أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين Ya Rabbal Alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning. Sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan keizinan, masih lagi memanjangkan usia kita sehingga ke saat ini, sehingga ke tahun yang baru, tahun 2021, sudah semestinya kita ada pelbagai perkara yang kita ingin laksanakan pada tahun yang lalu yang kita mungkin tidak dapat untuk tunaikan dan lunaskan, dan insya-Allah kita jadikan tahun 2021 ini sebagai permulaan yang baru untuk kita sama-sama mencari kejayaan, bukan hanya sekadar kejayaan kita di dunia, bahkan kita perlu mencarikan sedikit bekalan untuk kita mendapatkan kejayaan yang hakiki, yakni kejayaan di akhirat, insya-Allah. Jadi sedang penonton sekalian, rancangan Tanyalah Ustaz ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, yang di mana dalam inilah yang merupakan di antara masa yang terbaik untuk kita nak sama-sama menanam benih yang akhirnya kita akan tuai di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita dihadirkan lagi pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz untuk edisi 9 Januari 2021 bersamaan 25 Jamadil Awal 1442 Hijriah, hari Sabtu, dan insya-Allah kebanyakan daripada kita mungkin pada hari ini mengambil masa untuk beristirahat, untuk berehat bersama dengan ahli keluarga. Jadi kita juga sebenarnya masih lagi tidak bebas menghadapi wabak COVID-19 di Malaysia ini. Jadi jom sama-sama pada permulaan ini kita sama-sama saksikan di skrin pada saat ini statistik terkini pandemik COVID-19 di Malaysia, di mana pada semalam, setakat semalam 8 Januari sehingga jam 12.30 tengah hari, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 2,643 kes baharu dan 2,641 daripadanya merupakan penularan kes tempatan, menjadikan kes aktif dan kebolehjangkitan sehingga sekarang adalah sebanyak 25,140 kes, dan duka cita dimaklumkan terdapatnya 16 kes kematian baharu semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 537 kes. Ini menunjukkan kepada kita sebenarnya sidang penonton sekalian, kita masih lagi belum bebas. Jangan kita merasakan selesa dengan situasi sekarang ini, sehingga kan KKM baru-baru ini mengatakan bahawa sekiranya kita tidak mengambil satu langkah proaktif di dalam kehidupan kita, boleh jadi kes akan meningkat sehingga 8,000 kes sehari sekiranya kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi jom sama-sama kita patuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nak keluar rumah, tidak ada masalah, pastikan kita ada keperluan, pastikan kita sentiasa memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial, dan pastikan juga kita sentiasa kerap kali mencuci tangan kita. InsyaAllah dengan disiplin yang kita tunjukkan, suatu hari nanti tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat wabak COVID-19 ini, khususnya di bumi Malaysia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini kita akan teruskan lagi pengajian ilmu kita menerusi segmen tafsir dan tarannum, menerusi surah Al-Jathiyah ayat 13 hingga 16, dan insya-Allah pada pagi ini anda sidang penonton sekalian beruntung kerana bersama dengan dua DL pada pagi ini. Yang pertama saya Da'i Luqman, dan juga yang akan memberikan jawapan di sebalik persoalan menerusi tajuk kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Saya gak bergaya pagi ni. Saya baru ingat pakai baju hujung Ustaz, tapi tak bersempatan nak tukar tadi tu. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah, tanpa membuang masa lagi, kita ingin mendengarkan permulaan ataupun mukadimah pendahuluan awal ini berkaitan dengan topik kita surah Al-Jasiyah ayat 13 hingga 16, dan insya-Allah saya dimaklumkan Ustaz akan membacakan ayat 13 dan 14 terlebih dahulu bertaranum. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Dai Luqman. Ini Luqman versi muda. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan siri kuliah di rancangan Tanyalah Ustaz ini. Dan tuan-tuan, hari ini kita menyambung bacaan daripada surah Al-Jasiyah ayat ke-13 sehingga 16. Kita ambil dua ayat peringkat awal ni. Saya akan bacakan dulu ayat 13 dan 14 dahulu. Surah Al-Jasiyah ayat ke-13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ. لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan ia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaan bagi kaum yang memikirkan dengan teliti. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan pada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan oleh Allah. Disuruh berbuat demikian kerana Allah akan memberi kepada satu-satu puak balasan yang patut dengan apa yang mereka telah usahakan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dua ayat ini adalah sambungan kepada perbincangan perbincangan kita yang semalam dengan beberapa ayat yang surah Al-Jasiyah yang sebelumnya.
Dan ayat ini insya-Allah kita akan bincangkan lebih lanjut. Cuma Ustaz nak sentuh dulu berkenaan sedikit bahawa bacaan Al-Quran yang kita baca sebagaimana semalam, nama bacaan kita baca ini adalah bacaan Hafs daripada Asim. Kalau eja dalam Arabnya ha fa sa. Hafsun. Daripada Asim, ain alif sad mim. Kalau bacaan ini adalah bacaan yang termasuk di dalam qiraat-qiraat yang ada, yang diiktiraf, dikira sebagai mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada bacaan-bacaan lain yang barangkali kalau kita biasa menekan bacaan di dalam YouTube, misalnya Ustaz baru tengok terbaru ni dalam keadaan sembahyang penjarakan apa semua di Mesir, tuan-tuan. Misalnya di Iskandariyah, imam salat subuh membaca, sebelum dia jadi imam tu dia sebut, saya akan membaca dengan qiraat Hamzah, riwayat Khalaf, riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah. Dia sebutkan demikian. Lalu dibaca. Jadi adalah beberapa perubahan sih, misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Dibaca ada berubah. Kita siratal ladzina an'amta alaihim, tapi alaihum. Tidak ada perubahan makna, hanya berubah dari sudut baris itu sahaja. Jadi nak beritahunya bahawa di sana ada bacaan yang lain. Cuma kalau tuan-tuan cari di Mekah tak jumpalah. Kerana di Mekah ni tujuannya untuk kesatuan umat, wahdah, dia akan baca satu sahaja. Satu jenis sahaja supaya orang tak pening kepala. Orang jadi tidak pelik keliru ni wahyu baru turun pula. Mentang-mentang wahyu turun kat situ. Jadi tuan-tuan, akhirnya bacaan itu dengan satu cara. Cuma di sana ada bacaan yang lain juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz nak baca ayat yang ini juga, ayat yang nombor 13. Tuan-tuan boleh buat catatan sedikit untuk kita sama-sama menambah ilmu pada pagi ini, khususnya dalam bab Al-Quran ini. Baik. Misalnya, bacaan yang lain, bacaan Imam Qalun daripada Nafi'. Qalun, qa, alif, lam, waw, nun. Qalun daripada Nafi'. Hanya satu berubah. Dalam ayat 13 tu semua sama. Tuan-tuan perlu ingat bahawa perubahan dalam qiraat ni sedikit. Bukan banyak, sikit. Jadi satu ayat yang panjang, ayat 13 tu, satu saja berubah, iaitu وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. Berubah di mana? وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا. Dipanggil silah mimil jam'i. Silah mimil jam' itu nama kaedah dia. Lakum dibaca lakumuma. Dia tak ada dengung tu. Dah hilang sebab dia ada waw di situ kan. Ada pada bunyi tak ada waw. Lakumuma, dua harakat. Tidak ada perubahan pada makna. Maksud baca sikit kan? Wasakhkhara lakumuma tadi. Wasakhkhara lakum ma fis samawati. Betul tu. Jadi orang pagi ni dah baca qiraat yang lain. Baik tuan-tuan, itu satu. Yang sampai ke hujung tu sama. Hanya di situ saja. Wasakhkhara lakum ma. Nama bacaannya Qalun daripada Nafi'. Yang kedua ialah bacaan Imam Warash. Pada ayat yang sama. Ada dua tempat perubahan. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. فِي الْأَرْضِ dengan naqal. Ustaz tidak detailkanlah dia punya kaedah apa semua. Maksud dia tak berubah. Tak berubah. Hanya fil ardi dengan jadi fil ardi. Kemudian Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Laat tu namanya mat badal. Kita biasa dengar bedal. Badal. Mat badal ini dalam bacaan Imam Warash baca dengan 2, 4 atau 6. Jadi ini Ustaz ambil 6 lah. Baik. Itu dua tempat pada bacaan namanya Warash daripada Nafi'. Tadi Qalun daripada Nafi'. Nafi' tu apa Ustaz? Imam dalam qiraat.
Jadi itu dipanggil qiraah, kemudian qalun dan juga waras dipanggil riwayah ataupun perawi dia. Okey, Ustaz. Baik, yang kedua. Kita ambil satu lagi yang ketiga. Cukuplah untuk pagi ini. Ustaz. Bacaan Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ini perawi ni Bazid dan Qumbul. Tapi tak apa, kita ambil Ibnu Kathir mencukupi. Dia ada dua tempat perubahan. وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Okey, lakumu satu sama dengan qalun tadi. Ya. Kemudian minhu tu kalau sambung. Okey, Kalau sambung dia bunyi gini. Jami'an minhu inna fi dhalik. Minhu jadi dua harakat. Silah pada hak al-kinayah itu. Jadi tuan-tuan, itu kaedah-kaedah. Kalau tuan-tuan tanya adakah ini berubah makna, jawapannya tidak. Dia tetap sama, hanya kaedah sahaja. Dan bahkan tuan-tuan lebih jelas, lebih nampak, iaitu bila kita baca surah Wadduha, Wadduha, Wadduhi. Itu semua dia panggil lahjah sahaja. Ya, lahjah sahaja, tapi tidak menyebabkan perubahan makna, dan ia diterima kerana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, nak katakan hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam tu, dia punya cara bacaan tu banyak yang meraikan semua sekali bangsa dan juga kaum. Jadi sedang-sedang sekalian, itu baru satu ayat. Belum lagi masuk kepada tafsiran dan juga kisah di sebaliknya. Jadi sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan satu surah yang cukup menarik, iaitu surah Al-Jathiyah dari ayat 13 hingga 16. Dan Alhamdulillah, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, yang berbahagia Dr. Luqman kita telah pun memperdengarkan kita bacaan daripada ayat yang ke-13 dan juga ayat yang 14, di mana terdapatnya perbezaan caraan ataupun cara baca, iaitu qiraat daripada imam, daripada Qalun anin Nafi' ataupun daripada Warsh anin Nafi' dan juga bacaan riwayat daripada Ibnu Kathir. Jadi menceritakan bahawa Al-Quran ini merupakan satu seni yang cukup indah. Bukan hanya sekadar kisah yang indah, bahkan seni bacaannya juga turut indah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen. InsyaAllah sama-sama kita mendapatkan manfaat daripada persoalan yang diajukan dan jawapan yang kita perolehi daripada yang berbahagia doktor pada pagi ini, InsyaAllah. Jadi doktor, kita nak raikan persoalan pertama pada pagi ini daripada sahabat Facebook kita, Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat yang ke-13, adakah ayat ini bermaksud kesemua penciptaan Allah di langit dan di bumi hendaklah dimanfaatkan? Mohon pencerahan. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Lur Ismail yang bertanya soalan yang sangat baik. Terus berkaitan dengan ayat nombor yang ke-13. Cuma sebelum itu Ustaz nak beri kaitan sedikit. Sebenarnya ayat semalam juga adalah sebahagian membawa penceritaan yang sama. Allahul ladzi sakharal bahra, Allah jadikan laut, kemudian kapal berlayar di atasnya, kemudian kita boleh mencari rezeki dan kita perlu bersyukur. Kemudian Allah menyambung lagi dengan Allah menjadikan kepada kita langit dan bumi. Jadi semua ini adalah untuk manfaat manusia. Sehingga para ulama menyebutkan innad dunya khuliqat lakum. Semua barang atas muka dunia ini adalah dimanfaatkan untuk dicipta untuk kamu. Khuliqat lakum wa annakum khuliqtum lil akhirah. Tapi kamu tu bukan dicipta untuk dunia, kamu tu dicipta untuk akhirat. Allah. Jadi itu kena betulkan kita punya hala tuju. Semua perkara atas muka dunia dicipta untuk manusia. Tetapi manusia bukan untuk di dunia, untuk di akhirat. Allahu akbar. Sebab itulah dalam ayat Quran disebutkan jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal akhirata lahiyal hayawan.
bahawa akhirat itu adalah hidup haiwan. Daripada haiwan makna kehidupan, itulah kehidupan yang sebenar. Dunia tidak dinamakan sebagai haiwan ataupun hidupan. Kenapa? Kerana sini adalah sementara, di sana adalah yang khalidina fiha abada. Baik. Dengan penciptaan yang Allah buat, laut, langit, bumi dan seumpama ini, tuan-tuan, manfaat daripada, kalau kita tengok kenapa langit, kenapanya bumi, kenapa semua sekali, manfaat untuk manusia sangat-sangat banyak. Misalnya, saya beri contoh, sepatutnya perkara ini adalah berkait dengan masalah sains apa semua. Ustaz tak bincang lebih lanjut lah, cuma nak beritahu bahawa Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Langit itu Allah jadikan sebagai atap yang sangat kukuh. Jadi adakah lepas langit tu ada apa? Tidak ada manusia yang boleh kaji, melainkan kita terima daripada Al-Quran dan daripada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, bila Ustaz membelek-belek di dalam kajian-kajian sains, bahawa kita punya dipanggil sistem solar, cakrawala ke apa nama tu kan? Bima sakti kita. Bima sakti kita ni, semua yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini, kita rasa macam dah sangat besar. Dengan orang boleh tengok teleskop yang begitu dahsyat hebat apa semua, tuan-tuan, akhirnya manusia, ahli sains menjumpai satu lagi perkara yang masih tanda soal, tak boleh nak jawab, iaitu dia panggil black hole. Black hole satu lubang yang begitu besar, kalau ambil cakrawala kita nak masuk dalam tu pun telus, boleh masuk. boleh tembus di situ. Besar mana dia tak boleh nak jangka. Besar, sangat-sangat besar itu black hole itu. Adakah black hole ini adalah merupakan tiupan sangkakala yang dikata sebagai muncung yang akan ditiup tu? Wallahu alam. Tapi dia sangat besar. Kalau dia hisap tu masuk, memang semua kali masuk. Dan kita mati semua sekali. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itulah kehebatan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa langit ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan macam-macam kebaikan. Semua perkara daripada atas ini, kebaikannya dengan hujan datang daripada atas. Walaupun awan itu belum sampai langit sebenarnya, tapi berada pada kedudukanlah langitlah di atas. Begitu juga dengan bintang-bintang. Zayyannas sama ad-dunya bimasabih, kami hiasi bahawa bintang-bintang itu menjadi hiasan di langit. Kemudian dia jadi juga wa bin najmi hum yahtadun, bintang-bintang di langit itu menjadi satu alamat, satu ketandaan bahawa manusia kalau belayar, ini kaitan juga dengan belayar. Ayat tadi tu. Ya, sekarang ada kompas. Tapi orang zaman dulu yang ratusan tahun buat macam mana? Maka mereka belayar menggunakan kaedah bintang. Dia panggil buruj dan seumpamanya. Ustaz sempat dulu belajar sikit-sikit, ingat lagi buruj belantik. Zaman sekolah kena. Zaman sekolah dulu. Tapi masa tu kita pun tak faham macam mana dia punya pergerakannya apa semua. Tapi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita untuk manusia ambil kebaikan. Tapi perlu fokus, perlu jelas bahawa manusia ini bukan dijadikan untuk itu, tapi dijadikan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan mereka adalah kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Jadi satu orang kata sentapan bagi minda kita. Sebenarnya kita kebanyakan daripada kita ni Ustaz berfikirkan bahawa kita dah dapat segala-galanya kat dunia ni adalah untuk kita, dan kita perlu menggunakan sehabis baik. Rupa-rupanya kita ni yang diciptakan langit bumi tu untuk kita, tapi kita ni adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sembah kepadanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Melur Ismail kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat ke-13, apakah maksud di sebalik ayat ini? Wasakhkhara lakum ma fis samawat. Dia memudahkan, yakni menundukkan untuk kami apa yang ada di langit. Kemudahan apa yang dimaksudkan, dan adakah dengan ilmu Allah manusia dapat mengkaji segala cakrawala di langit hingga dapat sampai naik ke bulan dan dapat menikmati siang dan malam silih berganti dengan adanya bulan, matahari, bintang serta awan yang mengandung hujan yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #Yartahu. Jangan keliru. Silakan Doktor.
Terima kasih. Soalan Sir Rashid, ya, soalan sangat baik dan berkaitan dengan soalan yang pertama. Ya, memang benar apa yang beliau sebutkan itu, iaitu berkenaan dengan cakrawala ini, berkenaan dengan perubahan siang dan malam, hujan. bulan, hujan dan seumpamanya itu, sememangnya adakah Ada kaitan dengan kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Dan tuan-tuan, manusia ini kalau dibiarkan alam ini sebagaimana yang asal, insya-Allah dia akan berjalan dalam keadaan yang sangat baik. Nah, tetapi sifat manusia ini dia punya imajinasinya tinggi, diubahnya begitu gini. Contohnya tuan-tuan, hutan ditebangnya, berlakunya banjir. Orang yang bahagian alam sekitar boleh cerita panjang lebar tentang perkara ini, berlakunya gempa bumi dan seumpamanya, kesan daripada manusia mengorek apa yang ada dalam bumi. Walaupun kita katakan itu untuk maslahah, untuk kebaikan manusia, tetapi tuan-tuan, hakikatnya Allah telah jadikan alam ini dalam keadaan yang begitu baik. Tinggal lagi apabila manusia membuat dengan tangan mereka, dengan urusan itu dengan tangan mereka diubah dan seumpamanya, akhirnya keadaan ini telah berubah dan berlaku pelbagai perkara yang akan menyebabkan masalah kepada manusia sendiri. Jadi hakikatnya kalau kita menggunakan dalam keadaan yang betul, insya-Allah alam ini akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Tapi pada hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan akan berlakunya hari kiamat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlakunya menyebutkan tentang adanya as-saah. Maka semua ini adalah menunjukkan bahawa satu ketika manusia dengan sifatnya, Ustaz baca ayat semalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami telah beri amanah kepada manusia, kepada langit bumi tolak, bukau tolak, manusia terima. Tapi manusia innahu kana zaluman jahula, bahawa sifat manusia yang asal itu zalim lagi jahil itu, akhirnya mereka telah melanggar segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan itu, yang menyebabkan akhir sekali segala-galanya akan hancur. Kita kata ya benar, itu dalam qada qadar Allah, betul. Tetapi qada qadar ini juga Allah mengetahui sebab dan akibat yang dibuat oleh manusia. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Ustaz Rasid Cik-Cik kita. Jadi Ustaz, sedikit persoalan Ustaz berkaitan dengan ayat 13 ini juga. Kerana Allah katakan bahawa Allah jadikan langit dan juga bumi ini sebagai satu kemudahan bagi kita manusia. Tetapi juga Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan sebenarnya yang menjadikan kehancuran dekat atas muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Adakah ini seperti mana yang dikatakan oleh malaikat, para malaikat suatu mana nak diciptakan Adam AS tu Ustaz? Okey. Terima kasih Man, soalan yang sangat baik. Apabila kejadian manusia ini, iaitu ketika mana Allah menjadikan manusia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat. Malaikat sebenarnya komplain. Komplain. Nahnu nusabbihuka wa nuqaddisuka, kami yang mentasbih kepada kamu, kami yang berzikir kepada kamu, taat kepada kamu, sedangkan kamu jadikan satu manusia yang akan berperang sesama mereka, manusia yang akan buat kerosakan di muka bumi. Kenapa kamu jadikan juga? Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa aku mengetahui, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Soalannya kat mana malaikat tahu tu? Belum buat lagi tahu dah. Tuan-tuan, semua yang kejadian alam ini mengikut ulama tafsir, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini ada malaikat yang jaga dia dan dia mengetahuinya di situ. Jadi dengan sebab itu bila malaikat ini tahu dan mereka telah menyampaikan kepada sesama mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pemberitahuan tersebut kepada para malaikat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, terhasillah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala atau malaikat sebutkan itu akhirnya dapat dilihat pada
masa sekarang ini. Kesannya berlaku seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab terus sebab benda tu menjadi pemikiran ramai pada kita juga sebab malaikat jadi pelik. Kenapa Allah nak menciptakan manusia yang tahu dah akan melakukan kancuran. Rupa-rupanya sudah kita terjawab persoalan tersebut insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pada saat sekarang ni ada sahabat di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luqman dan juga Ustaz Dr. Luqman. Ya, Tuan Ilyas, kita apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar Da'i dengan Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Saya sini, dalam ayat 13 Allah mengatakan mencipta kejadian langit dan bumi. Selalu dalam Al-Quran kebanyakannya Allah memperlihatkan disebut langit dan juga bumi. Dan peranan manusia ialah untuk melihat. Dan juga dalam surah dalam Al-Quran juga ada banyak ayat-ayat pertanyaan seperti afala ta'qilun, afala tazakkarun dan juga afala ta'qilun lah. Tidak kamu melihat, tidak kamu mendengar, tidak kamu memikirkan. Tapi mengapakah manusia ni hanya melihat, sekadar melihat dan tidak mengambil iktibar dan tidak bersyukur akan kejadian yang Allah ciptakan. Minta pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas. Kita satu soalan yang cukup berkualiti. Sebab jangan-jangan ditanyakan. Iaitu berkaitan dengan, seperti yang katakan tadi, ayat 13 menceritakan tentang penciptaan. Masih lagi dalam penciptaan bumi dan langit ni Ustaz. Tapi Allah sebut juga dalam Quran, afala tazakkarun, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu mengingati semua tu? Apakah masalah sebenarnya manusia ni sehingga mana tak boleh nak berfikir sebegitu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Ilyas. Soalan yang sangat baiklah. Tuan-tuan muslim-muslimat berahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran menyebut berkali-kali dalam ayat ini tersebut, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk orang berfikir. Ada tempat lain, afala ta'qilun, kamu tidak berfikir. Afala tatadhakkarun. Begitulah seterusnya. Dan Al-Quran meletakkan akal ataupun pemikiran manusia ni ke satu tahap yang sangat sangat tinggi. Maksudnya pujian-pujian kepada orang yang menggunakan akal dengan cara betul sangat-sangat tinggi. Tapi tuan-tuan, ini berkait apabila ditanya kenapa manusia dah ada akal tak nak fikir. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah dalam perbincangan semalam Ustaz sebutkan, kalau kita katakan bahawa manusia ada akal, kenapa dia tidak fikir? Dan kenapa manusia ini Allah sebutkan innahu kana zaluman jahula. Zalim lagi jahil. Dah tahu manusia zalim lagi jahil, kenapa buat juga? Dia bagi tahu dah. Kan ayat itu perbincangannya sebelum kejadian manusia. Dah tahu orang tu zalim, buat apa? Adakah Allah tak tahu? Jawapannya Allah tahu, kenapa buat juga. Baik tuan-tuan. Ini kita sama-sama renung. Sama-sama renung dan ini masalah akidah. Dan tuan-tuan, sila perhatikan betul-betul, ini jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri susur galurnya kepada kita. Nombor satunya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini dengan perjanjian. Dengan perjanjian. Apa dia perjanjian? Perjanjian pertama sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Poinnya di ujung tu, syahidnya di ujung, iaitu bukankah aku Tuhan kamu? Maka mereka jawab, ya ya Allah. Kami bersaksi. Bahkan kami bersaksi. Bala syahidna. Baik. Okey, satu dah di MOU kan. Dah ada MOU dah. Kita dah janji dengan Allah, Allah sebagai Tuhan. Nombor dua. Baik, kalau kamu dah janji, yang kedua ialah bahawa aku nak letak kamu, nak beri satu amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Oleh kerana dah terima Allah sebagai Tuhan, maka tugas yang kedua ialah kamu menunaikan amanah. Jadi dengan secara tak langsung, langit tolak, bukit tolak, bumi tolak, semua sekali manusia terima. Baik, itu dua janji. Yang ketiga ialah tuan-tuan, bila dah dua MOU itu telah meterai kan, semua sekali dah selesai, tinggal lagi kat mana nak tunainya.
maka ditunaikan di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, iaitu kami jadikan kehidupan, mati dan hidup ni yang atas muka dunia ini adalah merupakan ujian. Ujian apa? Ujian kamu boleh tunai tak kamu punya janji. Dua MOU tu. Dua MOU tersebut. Jadi dengan sebab itu terjawablah soalannya, kenapa orang buat jahat Allah biarkan? Dia ada janji sebenarnya. Dia ada janji. Dia ada janji. Jangan lupa. Dia lupa dengan janji dia. Itu. Jadi semua kita faham bahawa tuan-tuan, di dalam peperiksaan, cikgu tidak akan beritahu muridnya jawapan. Betul, Ustaz. Walaupun cikgu lalu sebelah kita tengok je. Dia jawab salah tu. Geram dia dah salah tu. Tapi tak beritahu. Kenapa? Memang etika dalam peperiksaan tak boleh beritahu. Samalah juga tuan, liyabluwakum, berada atas muka bumi ini Allah uji manusia. Ujinya apa dia? Tidak akan diberitahu jawapan. Secara direct tak beritahu. Tetapi hakikatnya Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hantar Quran, hantar Rasul. Ada hadis-hadisnya. Maknanya jawapan dah ada. Kita je mas. Jadi kalau kamu nak rujuk, kenapa orang bunuh orang tu Allah biarkan hidup? Kenapa tak dia bunuh? Bunuh terus dia lah. Sebab dia buat jahat. Tak tuan-tuan, di akhirat tu ada dia punya perhitungannya. Tapi jawapan dah ada. Sebagaimanalah budak tadi semasa periksa, lepas tu cikgu pun kutip-kutip kertas apa semua, Muhammad Luqman ni salah lah apa semua lah. Semalam ke cikgu ada, kenapa cikgu tak beritahu? Betul, sama macam kita Ustaz. Dia tak boleh komplain gitu. Kamu tak tahu tu masa periksa. Itu ibarat mudah untuk kita sama-sama faham. Jadi kalau kenapa manusia ini degil? Maka itu tuan-tuan. Sudah ada panduan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kalam ulama dan seumpamanya, maka tugas manusia ialah mencari, meneliti bagaimana janji dia nak tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh salahkan. Ya Allah, kenapa tak hukum terus? Tak boleh. Tak boleh. Kerana dia sudah termasuk dalam MOU tadi. Itu Allahu Akbar. Walaupun ada yang Allah, manusia sangat-sangat melampau, Allah hancurkan tu ada. Tetapi untuk umat Muhammad dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah buat penangguhan wa mata'un ilahi, itu berkali dalam Al-Quran. Insya-Allah. Jadi ini juga merupakan satu titik tolak untuk kesedaran kita bersama. Sebenarnya kalau lepas ni kalau kita nampak ada orang melakukan kesalahan tapi Allah tak hukum, rupa-rupanya jawapan tu dah ada. Cuma mereka mungkin tidak berfikir untuk mencari jawapan tersebut, ataupun salah kita juga sebab kita tahu tapi kita tidak menegur. Jadi mudah-mudahan memberikan satu kesedaran buat kita bersama. InsyaAllah, jadi sudah penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan pelajari berkaitan dengan surah Al-Jasiyah ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kuih karipap dimakan sarapan, lemang jadi santapan raya. Hidup pasti penuh persoalan, tanyalah Ustaz, ada jawapannya. Alhamdulillah, sudah menonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Al-Jathiyah ayat 13 hingga 16. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi ini di dalam segmen pengajian Al-Quran kita. Jadi Presiden Betul sekalian, sekiranya masih lagi belum memegang naskah Al-Quran, apa kata ambil naskah Al-Quran yang terdekat dengan kita. Mungkin kalau kita tidak ada wuduk, boleh mengambil tafsir. Ayuh sama-sama kita baca dan juga kita tadabbur ayat daripada surah Al-Jasiyah ayat 13 hingga 16 ini, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, terima kasih kami ucapkan, dan jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab kita di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, iaitu hanya sekadar menekan butang kongsi
Dan insya-Allah sudah menjadi salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala buat bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala kelak. Ingat apa yang dikatakan oleh ustaz yang berbagi doktor sebentar tadi, sesungguhnya langit bumi diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi jom sama-sama kita mengambil peluang ini untuk mencari pahala sebanyak yang boleh insya-Allah. Jadi ustaz, ada satu persoalan lagi ustaz berkaitan dengan ayat 13 ni. Dalam penghujungnya tu disebutkan berkaitan dengan yatafakkarun, iaitu manusia, tidakkah manusia ni nak berfikir. Jadi tengok ustaz, pemikiran manusia ni dia ada batas ataupun limit ke ustaz? Masya-Allah. Baik, Ustaz Simat rahmatullah sekalian, soalan yang baik kan. Manusia ni sebenarnya dia punya fikiran boleh pergi ke mana-mana sahaja. Setakat mana tu sebenarnya tidak ada limit. Tetapi ada perkara-perkara yang Allah larang. Rasulullah larang supaya jangan fikir. Misalnya kalau mudahnya fikir untuk berbuat jahat tu tak betul lah. Baik, yang misalnya dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Imajinasi manusia ni, fikiran manusia ini kadang-kadang dibantu oleh benda lain. Kalau pemikiran yang baik itu insya-Allah bersama para malaikat. Tapi kalau fikiran yang jahat bersama syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia akan pergi sikit-sikit, kita cuba fikir benda ni. Dia datangkan khatar fil bal ataupun lintasan dalam jiwa manusia. Sikit demi sedikit, langit Allah buat, bumi Allah buat, bukit bukau, awan, bintang, secakrawala Allah buat belaka. Allah siapa buat? Ada dia dah pergi dah. Sebab setiap benda yang ada mesti ada pembuat dia. Allah mesti juga. Dia ada ke situ pergi. Tuan-tuan, dalam kaedah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita. Apabila sampai ke tahap bertanya tentang zat Allah, sampai di situ kamu berhentilah. Berhenti dah. Sebut yang amantu billahi wa rasulih. Cuba kan? Amantu billahi wa rasulih. Cukup. Fikir benda lain lah. Fikirlah nak masuk tandah ke, nak makan ke apa, pulanglah. Jangan fikir lagi. Situ dia punya limit. Jadi benda lain yang tidak berkait dengan masalah akidah ini, Ustaz rasa tidak ada halangan lah. Selagi benda itu perkara yang baik. Kalau duk fikir nak buat jahat kat orang, nak rompak, tu memang tak betul. Ustaz, maksud amantu billah wa rasulih tu? Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Maknanya apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya itulah kita terima. Sebab batas pemikiran manusia ni satu tahap dia tak boleh nak fikir dah. Tak boleh nak fikir. Samalah kita dalam tidur kita bermimpi. Bila kita sadar kita dah fikir macam mana aku boleh pergi ke langit semalam. Masya-Allah, dia boleh pergi tu. Tak boleh, tak sampai kepala kita dah. Jadi maknanya ada limit. Apa tak yang tu benda-benda yang ada tahu kita tak sampai nak fikir, Allah tak payah fikir. Memang tak boleh. Itu ada limitnya pada pemikiran manusia. Jadi tapi tuan-tuan, ada sedikit itu kalau berfikir tentang ketuhanan itu untuk meyakinkan lagi, itu boleh. Dibolehkan. Bertanya, bahkan bertanya untuk meyakinkan. Ini berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ila akhir ayat. Ayat itu masih panjang. Bila Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bolehkah kamu tunjukkan macam mana kamu menghidupkan benda mati? Allah tanya balik sebagai Allah dah tahu tapi sebagai bercakap, berdialog dengan Nabi Ibrahim, kamu tak beriman ke Nabi Ibrahim? Sampai gitu kamu tanya? Tak yakin lagi kah? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan ya Allah aku yakin tapi aku nak tambah lagi aku punya tenangnya hati aku, keyakinan bertambah tinggi. Maka Allah kata ambillah 4 jenis burung kan. Qala fa arba'atan minat tayr. Kemudian kamu cincang kamu letak di tempat 4 bukit yang berasingan, kamu suruhlah. Panggil saya burung tersebut, bagaimana nanti tak didetailkan, tapi panggil tu terus burung tu datang jadi burung balik. Daripada mati kena cincang tadi semua, Allah hidupkan balik. Jadi untuk meyakini insya-Allah itu boleh.
Tapi kalau fikir itu untuk mengesyaki, ini cerita lain. Ini akan merosakkan akidah. Jadi berfikir untuk meyakini itu dibolehkan, tetapi berfikir untuk mengasyaki tentang Allah SWT itu adalah dilarang sama sekali. Sekali sekiranya selepas ni ada orang bertanya kita tentang soalan yang kita tak mampu nak memberikan jawapannya, soalan yang orang kata terlebih advance. Jadi makalah jawablah dengan amantu billah wa rasulih, yang bermaksud aku beriman kepada Allah dan Rasul. Cukup setakat itu. Dan fikirlah benda lain. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bersama. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya daripada Puan Masifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan semua kru petugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masuk ke ayat yang ke-14. Bagaimanakah kesabaran Rasulullah SAW, para nabi dan umat-umat terdahulu memaafkan orang-orang yang menentang dakwah mereka? Apakah mereka menyerahkan hal itu kepada Allah? Kerana Allah akan memberi ganjaran pada orang yang bersabar dan balasan pada orang-orang yang melakukan kejahatan serta melampaui batas. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Jadi Ustaz, meski ayat ke-14 Ustaz. Silakan. Baik, soalan Jamal Serifah ni adalah berkaitan terus ayat ke-14. Ustaz nak baca sikitlah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak berharap menaruh ingatan untuk bertemu dengan Allah pada hari pembalasan nanti. Kerana Allah akan memberi setiap satu puak itu balasan yang sepatutnya apa yang mereka telah kerjakan. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, ayat ini ada dia punya sebab nuzulnya di dalam Asbabun Nuzul oleh Imam As-Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, iaitu berkenaan peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik ini daripada Madinah. Rasulullah SAW pergi ke tempat Yahudi, Bani Mustalik, dan mereka telah kalah. Bila balik itu tuan-tuan, berhenti satu wadi, satu tempat air lah, wadi. Dan masa tu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini kita tahu namanya Abdullah, tapi dia adalah kepala munafik. Bapa munafik. Bapa munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia ini telah hantar budak lah. Budak dia untuk pergi ambil air juga. Dia ada bekas air, kita panggil apa? Bekas air yang cowboy bawa air. Yang macam beg air tu. Ada. Bila dia suruhlah budak pergi ambil air, bila budak pergi ambil itu lama, tak sampai-sampai. Lalu bila sampai itu dia kata, kamu pergi mana lama? Dia kata, masa aku ambil air tadi, sebelum itu sudah ada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ni pun ambil air juga. Dia penuhkan botol air untuk Nabi SAW, untuk Abu Bakar, untuk dia, penuhkan tu dulu. Barangkali dulu tak payah nak cebok ke apa semua, Allah alam lah, tapi dia penuhkan dulu, jadi lambatlah aku nak sampai giliran aku, dia kata. Maka kata Abdullah bin Ubay, ini satu kata-kata yang memperlilah. Dia kata, kalaulah kamu biarkan sammin qalbak ya'kulka, kamu gemukkan anjing itu, akhirnya anjing itu akan gigit kamu. Kita kalau sekarang ni bagian melepaskan anjing tu tersepit lah dalam bahasa kita. Maknanya dia menggambarkan bahawa puak-puak ni, orang Islam ni, makin dia kuat kan, dia akan lawan kita balik, dia akan kenakan kita. Itulah katanya Abdullah bin Ubay. Bila sampai kepada Umar, apa Umar buat? Siaplah kamu. Siap. Siap. Maka dengan sebab itu turun ayat ini tuan-tuan. Turun ayat ini bahawa maafkanlah orang-orang yang seperti itu, mereka ini akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, timbul persoalan. Jadi termasuk dalam perbuatan Abdullah bin Ubay ini macam perbincangan semalam. Dia telah perli, dia telah kata, dia telah menghina kepada orang Islam, dan Allah suruh maafkan. Jadi bagaimana dengan kes orang yang buat karikatur Nabi, membuat penghinaan kepada Nabi? Kita maafkanlah. Baik tuan-tuan, ini sabar dulu. Dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah pada tahap kita orang awam.
Macam tahap ustaz, tahap Da'i Luqman dan lain-lain, tahap orang awam. Yang kita boleh bercakap dengan lidah ini, maka kita berilah seruan dakwah kepada mereka, beri teguran kepada mereka pada tahap lisan. Pada tahap lisan. Baik, yang ini tahap kita boleh buat. Jangan kita api-apikan. Sehingga dalam ayat Quran yang lain menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu cerca, maki. Kalau kita kata patung berhala apa semua yang orang lain punya, bukan Islam punya, kita jangan cerca, jangan kutuk. Kenapa? Kalau kita kutuk dia, maka dia akan kutuk kita balik. Betul, Ustaz. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan bahawa yang kita ini benar, maka dia akan kutuk juga. Jadi jangan kita buat begitu, tidak dibenarkan. Dan tuan-tuan sangat-sangat menarik dalam hal ini, iaitu kalau orang lain mengutuk, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama lain, tapi tuan-tuan pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak orang Islam kutuk Nabi Isa ada? Tak pernah tengok. Tak pernah jumpa. Tak pernah. Tak pernah dengar. Sebab Nabi Isa adalah Nabi kita juga. Betul, Ustaz. Ya, Nabi yang kita imani juga. Cuma kita kata Nabi Isa itu bukan Nabi akhir. Nabi akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi termasuk dalam iman mempercayai dia sebagai Rasul. Jadi dengan sebab itu Islam larang untuk kita buat begitu. Itu tahap kita. Tahap bagi pemerintah pula, pemerintah kena tunjukkan stand, mauqif dia. Bahawa pendirian dia ini. Ini tak boleh dibuat. Itu pendirian pada tahap pemerintah. Pendirian pada tahap kita ialah kita menasihat, kita membuat kebaikan. Jadi dari sudut ini adalah sudut peribadinya memaafkan mereka, mendakwahkan mereka, tetapi dari sudut pendirian kepada seorang kerajaan atau pemerintah, maka dia kena tetapkan satu pendirian yang jelas. Dia kena ada stand. Ya, ada stand yang jelas. Jadi itulah perbezaan kita. Jadi kita selepas ni sekiranya ada orang duk mengutuk kita lah tuan-tuannya. Janganlah kita kutuk dia balik. Sebab dia perkara tu tidak akan sesekali selesai dengan sekadar kutuk-mengutuk. Jadi kita memaafkan. Sebab itu juga adalah yang dikatakan oleh Allah, bagi orang beriman, maka maafkanlah bagi orang yang tidak memikirkan tentang akhiratnya. Sebab apa? Allah pasti akan memberikan balasan semula di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya, juga daripada Facebook, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum doktor dan da'i serta kru-kru tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya doktor, perpandukan ayat ke-14 surah Al-Jathiyah, bagaimana dengan orang-orang yang menzalimi manusia dengan ilmu sihir dan memudaratkan hingga menyebabkan kematian? Adakah dapat balasan setimpal dengan perbuatan mereka walaupun orang yang terkena sihir itu memaafkannya? Soalan kedua, adakah sifat pemaaf itu adalah sifat yang mulia, amat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat Allah itu Maha Pengampun? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Dr. Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ya, Doktor. Baik, terima kasih kepada Anna. Nina. Baik, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali kena jelas dalam masalah sihir ini, hukum dalam Islamnya haram. Bahkan boleh membawa kufur. Ini satu perkara yang sangat tegas dalam Islam. Haram satu perkara, kemudian boleh membawa kepada kufur. Hanya sebahagian ulama, adalah sebahagian ulama beri pendapat bahawa dalam masalah sihir, boleh belajar itu pun untuk menentang sihir balik. Bukan nak beramal sihir tu. Belajar tu untuk menentang. Tapi secara keseluruhan ulamanya mengatakan bahawa belajar itu haram, bahkan boleh membawa kepada kufur. Sepertilah kisah Harut dan Marut yang boleh dibaca dengan panjang dalam tafsir. Baik, siapa yang buat sihir ini sehingga menyebabkan kematian orang, maka dia sebenarnya di sisi Allah hukumannya adalah membunuh. Hukumannya membunuh. Maka kalau dia bertaubat, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma soalan tadi kata yang tu memaafkan. Tak memaafkan macam mana, dia telah meninggal? Dia maafkan. Kecuali ahli keluarga dia kata maaf, tetapi orang tu telah meninggal disebabkan sihir. Jadi ini bermaksud bahawa sihir ini sangat-sangat dilarang dan sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang berbuat perkara ini, sekecil-kecilnya sihirnya, tolong bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab pengampun Allah. Allah ni Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dia perlu bertaubat, tetapi penerimaan taubat itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh memberi ketentuan. Sebagaimana kisah yang tuan-tuan biasa dengar, iaitu seorang yang bunuh
99 orang. Oh, Ustaz. Nah, Sahih. ini hadis sahih. Nah, hadis sahih dalam Sahih Muslim, satu orang tidak disebut jelas sama di zaman Bani Israel atau tapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bunuh 99 orang. Dia carilah, hati dia dah bunuh, dia dah boring dah bunuh orang. Boring bunuh orang. Tak taubatlah. Tak taubat. Dia kata aku ni boleh taubat ke agak-agaknya nah. Dia pergi cari satu abid. Dia kata, "Wahai abid, aku nak taubat boleh?" Boleh, dia kata. Apa dosa kamu? Dosa aku bunuh 99 orang. Oh, tak boleh. Tak. Oh, kalau tak boleh, senang je lah. Aku cukup 100. Ini bunuh jadi 100. Allah. Jadi bila bunuh jadi 100, tuan-tuan, dia pun rasa tak selesa jugalah. Aduh, boring lah bunuh orang ni kan. Sekhatim kat dalam. Akhirnya dia cari lagi abid yang lain. Jumpa, dia kata, boleh tak aku taubat? Boleh, kan? Apa dosa kamu? Bunuh 100 orang baru je 100 yang kata. Kita kata abid ni takut kot, dia kata boleh. Sebenarnya memang betul. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan segala dosa. Tapi tuan-tuan, ini perlu diingat. Ustaz bila cerita hadis ni, Ustaz suka ambil poin ini sangat-sangat penting. Orang nak taubat, dia kena berubah dia tempat dia tu. Dia tak boleh duduk tempat tu. Tak boleh tempat tu. Kalau nak taubat, duduk situ juga tak jadi. Biasa duduk main judi, damnya apa semua kan. Contoh. Alah nak pergi masjid kau nak aku kenal lama mereka nak main duduk sini. Kita main dam, main balik. Gitulah tuan-tuan seterusnya. Jadi dia kata, "Intaliq ila ardin kaza wa kaza." Kamu pindah daripada bumi ini, kampung ini ke tempat lain. Wala tarji ila ardi, jangan balik sini. Fa innaha ardun su', kerana tempat ini tempat jahat untuk kamu. Jangan balik sini, pergi. Jadi dia pergi carilah yang mana ramai orang menyembah Allah, yang beribadat satu kampung tu, dia pergilah. Pergi tu tengah jalan meninggal. Nah, ini takdir Allah. Tengah jalan meninggal. Bila meninggal ni datang dua malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab ni marahlah. Kamu malaikat rahmat apa hal datang sini? Orang ni bodoh 100 orang. Tak ada kebaikan pada dia. Dia kata, aku Allah perintah, suruh datang. Jadi, bergaduh dua ni. Datang malaikat ketiga yang Allah hantar untuk menentukan, ukurlah daripada jarak dia daripada tempat dia jahat tu, sehingga tempat dia nak ke tempat baik itu. Tempat baik itu. Bila diukur rupanya tempat baik lebih dekat, maka malaikat rahmat ambil. Allah. Nah, jadi maksudnya apa tuan-tuan? Taubat itu sentiasa terbuka. Tapi bukan bermaksud bahawa orang ambil mudah. Mana bunuh orang pun okey, cuma taubat. Tak boleh gitu. Kamu tidak tahu mati bila. Kita tak tahu mati ni bila. Bukan maknanya kita buat dulu, lepas tu kita taubat. Tengok, oh bunuh 100. Aku tak pernah bunuh orang pun. Oh, jahat-jahat sikit je. Kita sempat berjumpa abid yang meninggal. Jadi kita tak tahu. Masa kita niat buat jahat tiba-tiba mati macam mana? Allahumma na'udzubillahi. Jadi semoga-moga kita jelas. Pengampun Allah itu bukan untuk dipermain-mainkan. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, nak mengatakan bahawa sebenarnya pengampunan Allah itu cukup luas. Tetapi ada syarat-syarat yang perlu kita patuhi di dalam kita untuk bertaubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, perbincangan yang cukup menarik. Banyak lagi kemenarikan yang kita akan bawa pada pagi ini. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini bersama dengan dua DL. Yang pertama saya dan Luqman, dan juga bersama dengan yang berbahagia Dr. Luqman kita pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Al-Jathiyah ayat 13 hingga 16. Dan Alhamdulillah, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita sudah pun memasuki ayat yang ke-14 dan juga kita pun telah menerima beberapa persoalan yang telah pun menemui jawapannya. Jadi kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kepada sidang penonton, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita, jangan lupa untuk menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, ahli keluarga kita, sahabat anda dan juga jiran tetangga kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ini menjadi saham pahala buat kita bersama. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz berkaitan dengan ayat yang ke-14 ni, berkaitan dengan sifat memaafkan ni. Dalam situasi mungkin kita dalam suasana bekerja Ustaz, ataupun dalam suasana belajar, kita ni
tak boleh dikatakan baik lah dekat tempat kerja pun, tempat belajar ni. Tetapi ada jugalah orang yang suka buat jahat kepada kita. Kan? Tetapi adakah kejahatan tersebut ada satu benda yang sangat perit? Mungkin kadang-kadang sampai tahap memfitnah dan sebagainya, yang mencalarkan imej kita sendiri. Jadi adakah kita hanya perlu juga memaafkan sebegitu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dail Lukman, tuan-tuan, muslimat rahmati Allah sekalian. Soalan sangat baik. Iaitu kalau kita kena fitnah ni sangat-sangat menyakitkan. Rasanya lebih sakit daripada kalau kena kat tubuh kita. Pedih tu pedih juga, tapi pedih hati ni Masya Allah. Saya boleh maafkan awak tapi saya tak akan lupa. Ada lagi ayat. I never forget. I forgive you but I never forget. Jadi tuan-tuan, muslimat rahmati Allah, kita manusia biasa. Islam bukan hanya beri satu lorong. Satu lorong kemaafan itu wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau maaf tu nombor satu lah. Nombor satu ni maksudnya apa? Allah akan balas kita di akhirat dengan setinggi-tinggi balasan. Syurga yang sangat-sangat tinggi. Semalam kita baca tentang hadis, iaitu orang yang membuang benda-benda yang duri ke paku ke apa-apa yang menghalang tengah jalan itu, dia duduk dalam syurga berseronok dengan syurga yang sebegitu hebat. Allah boleh pilih mana-mana kebaikan yang kita ikhlas, tuan-tuan, dalam syurga jawabnya. Jadi kalau kita maafkan, itulah termasuk dalam Allah suka yang sangat-sangat itu, syurgalah kita, tuan-tuan. Jadi bolehlah kita oleh kerana Allah bayar begitu sekali dengan syurga ni, yang tu kecil lah, lupakanlah. Itu nombor satu. Tak boleh juga. Payah. Baik, tuan-tuan, Islam benarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni. Dan seterusnya lah hingga akhir ayat. Maknanya kalau orang cederakan kita, kalau mata, maka kena cederakan mata dia balik. Kalau telinga kita balik. Kalau dia potong jari dia balik. Begitulah seterusnya. Baik, tapi yang ini Ustaz perlu ingatkan bahawa ini mahkamah kena tentukan. Orang kerak tangan jari kita kat sini, kita geram atau kerak habis tangan. Itu tidak boleh, tuan. Itu mahkamah kena tentukan. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Balaslah apa yang dia buat itu sebagaimana dia buat. Ustaz kata tadi kena mahkamah. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kita ada saluran yang kedua itu, iaitu dengan cara mahkamah, dengan cara hakimnya. Itu ada jalan. Dan ini Islam benarkan. Jadi Ustaz, saya tu Ustaz. Kalau kan contohnya macam orang menzalimi kita ni, kita boleh mendoakan, kan, doa tidak mustajab. Tidak ada hijab, mustajab. Jadi bolehkah doakan kepada orang yang zalim tu dengan satu benda yang buruk? Baik, tuan-tuan. Sebenarnya dalam kisah ini ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia difitnah. Maka dia telah berdoa, ini adalah hadis Sahih Bukhari. Dia telah berdoa kepada orang ini, Allahumma tawil umrahu, panjang umurnya. Tapi banyakkan fitnah kepada dia. Tapi tuan-tuan, hakikatnya kalau doa itu walaupun Islam benarkan, tetapi tuan-tuan, kita merasa bimbang. Kalaulah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesan dia sangat-sangat teruk. Bila sangat-sangat teruk, tuan-tuan, maka kita pilihlah. Ustaz rasa jalan pertama dan jalan kedua itu sudah sangat-sangat mencukupilah, sangat-sangat baik. Jadi kalaulah dalam mahkamah sekalipun, maka kaedahnya minta dia memohon maaf dan dia umumkan. Kalau nak fitnah misalnya, maka dia umumkan balik bahawa saya fitnah, rasa itu mencukupilah. Untuk mencukupi. Kecuali dia jenis tegar yang memang ini dah kali ke-100 sebenarnya. Itu cerita lain. Tapi nak bagi tahu ya, tuan-tuan, bahawa Islam ini adalah satu agama sangat-sangat murni. Kalau pilihan pertama tak dapat, ada pilihan yang kedua. Tapi perlu diingat, tuan-tuan, kalau kita panjangkan perkara ini sampai di akhirat, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk mahkamahnya pula. Bila masuk mahkamah ini bukan senang, tuan-tuan. Macam mahkamah dunia juga. Mahkamah dunia berapa kali kena pergi? Tetapkan tarikh, pendakwaan, kemudian peguam bela. Habis duit situ je. Contohlah atas muka dunia. Maka di akhirat juga mahkamah Allah tidak mudah. Jadi alangkah baiknya kalau tangan kita bersih. Tak ada apa. Untuk masuk dalam syurga pun senang Allah. Itu lebih baik.
Cakap mudahlah Ustaz. Ya, ini nak sama-sama beramal. Sama-sama beramal. Semoga Allah maafkan kita semua. Biar susah kita merasakan dekat dunia, asalkan kita merasa mudah waktu mana ingin ke syurga Allah SWT. InsyaAllah, jadi menjadikan satu iktibar buat kita bersama. Jadi Ustaz, kita sudah pun nak masuki ayat yang ke-15 dan 16 Ustaz. Jadi Ustaz ingin bertaranum lagi. InsyaAllah, jom sama-sama kita membelek Al-Quran kita. Mesti surah Al-Jasiyah ayat 15 dan juga ayat 16. Silakan Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Sadaqallahul Azim. Ayat ke-15, tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah. Sesiapa yang mengerjakan amal salih, maka faedahnya akan terpulang pada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Bani Israel kitab Taurat dan pangkat kehakiman serta pangkat kenabian. Dan kami telah kurniakan mereka benda-benda yang baik, serta kami lebihkan nenek moyang mereka di atas orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi tuan-tuan, ini dua ayat yang perbincangan kita seterusnya. Siapa man amila salihan falinafsihi, siapa yang buat kebaikan tu kebaikan untuk dia. Mana sebabnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan kebaikan kita. Jadi soalan kenapa suruh? Kenapa suruh? Kenapa suruh pula? Kenapa suruh kita semayang? Kenapa suruh kita puasa kebaikan-kebaikan semua tak? Pergi haji dan seumpamanya. Tiba-tiba kita kata Allah tak perlu. Ya, jawapannya memang benar, Allah tidak perlu. Kalau semua manusia sembah Allah, tadi subuh semua semayang atas muka dunia ni, masa yang waktu subuh tu semua semayang. Baik, Allah kekal dengan kedudukan yang sekarang, tak naik seinci pun. Baik, kita pakatlah tidur belaka, jangan bangun. Bangun subuh. Jangan bangun subuh. Semua tak semayang. Kat Malaysia contohnya semua tak semayang. Adakah Allah tu turun pada kedudukan? Tak, Allah kekal pada kedudukannya sekarang. Mana keagungan Allah tak terkait dengan ibadah kita. Ya. Jadi kenapa suruh? Tuan-tuan, suruh ini berkait dengan yang kita punya perbincangan tadi. Yang kalau tuan-tuan yang tak sempat sila dengar balik yang peringkat awal. Ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Inna aradnal amanata tadi, kami telah beri amanah. Amanah itu al-faraid ad-diniyah, kefarduan agama, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain itu. Yang itu sudah ada dalam perjanjian. Maka kita kena tunaikan. Jadi Allah kata, kalau kamu sembahyang, baik untuk kamu. Kalau kamu puasa, baik untuk kamu. Sedekah baik untuk kamu, bukan untuk aku. Untuk Allah tidak. Tidak ada kena mengena atau kebaikan untuk Allah. Jadi fa nafsi man asa'a fa 'alaiha. Kalaulah kejahatan pun untuk kamu juga. Dah rasa geram sangat kita buat jahat semua, tak, itu untuk kita yang kena. Summa ila rabbikum turja'un. Tapi ingatlah, ada kira-kiranya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada soalan yang lain tuan-tuan. Allah suruh kita buat baik, jangan buat jahat. Tapi dalam Lahul Mahfuz, maknanya di dalam qada qadar sudah ada semua itu. Dah tertulis dah. Dah tertulis. Jadi apa maknanya suruh buat baik, suruh buat jahat? Tinggalkan benda jahat. Apa maknanya? Tuan-tuan, ini jawapan yang tuan-tuan tolong pegang. Nombor satu. Nombor satu ialah kita tidak pernah tahu tentang qada qadar itu. Dia tak tahu. Betul. Tak ada siapa tahu kan? Maknanya Allah tuliskan lepas ni, kita buat baik atau buat jahat tulis lagi, kita tahu tak? Tak tahu. Jawapannya tak tahu. Maka tanggungjawab kita berbuat baik. Oh, Ustaz. Kalau tahu senang.
Betul. Kita tahu dah penghujung kita macam mana. Luqman 2 orang masuk syurga. Oh, duduk diam. Sebab masuk syurga. Masya-Allah. Betul. Tak tahu. Bila tak tahu tak boleh duduk diam. Kena sembahyang, kena puasa, kena buat baik dan seterusnya. Sebab tak tahu. Baik, kemudian macam mana pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan buka dalam hadis 40, hadis nombor 4 awal lagi Imam Nawawi susun hadis ini, hadis sahih ya, hadis yang keempat. Iaitu manusia ni fi batni ummihi akan berada dalam perut mak dia selama 40 kali 3. 4 bulan lah, 120 hari 4 bulan. Kemudian nufikha fi ruh, ditiupkan ruh dalam jasadnya itu, dia jadi manusia. Kemudian yuktab. Ni Allah perintahkan supaya tulis rizquhu, rezeki, wa amaluhu wa ajaluhu syaqiyyun am sa'id. Ditetapkan rezeki, kemudian amal perbuatan dah tulis dah. Kemudian ajal mati dia, kemudian syurga atau neraka tulis dah. Baik, jawapannya mudah tadi. Iaitu ini semua kita tak tahu. Yang ini adalah ilmu Allah. Yang Rasulullah bercakap ini, Rasulullah beritahu ni dia suruh ilmu Allah. Apa masalah? Allah tahu semua. Tak ada masalah. Kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu, tuan-tuan, tugas kita lah untuk kita berbuat amalan. Sebab itulah Allah suruh banyak kali siapa buat baik, kebaikan untuk dia. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan balas dia. Berbuat jahat, maka jahatlah dia punya keputusan. Dia tidak akan terbalik. Orang buat jahat dapat kebaikan. Orang buat baik dapat kejahatan. Atas dunia mungkin, akhirat tak. Sebab tu dalam surah surah Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bila berlaku hari kiamat, orang yang hina, orang jahat sungguh jadinya di akhirat. Orang yang baik, rafi'ah, Allah akan angkat. Memang sebenarnya akan jadi baik di akhirat kelak. InsyaAllah. Jadi satu pengajaran buat kita. Jadi Ustaz, sebenarnya macam bagi saya lah Ustaz, berkaitan dengan kenapa Allah ciptakan, tak rahsiakan tentang syurga dan neraka bagi kita ni. Salah satunya kalau kita tahu dah kita dekat syurga, rasanya kita semua tidur. Jadi kalau kita tahu dah kita masuk syurga, mesti confirm kita tak beribadah. Jadi sebenarnya bila jadi rahsia, jadi dia tanggungjawab kita untuk nak melakukan kebaikan, untuk kita nak mencari kebaikan ataupun tempat penghujung akhir kita tu di mana. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan penerangan kepada kita berkaitan dengan awalnya ayat 15 dan 16 ni. Jadi Ustaz, dia berbalik dengan persoalan kita dalam berdakwah Ustaz. Jadi Ustaz, kalau kita berdakwah ni, adakah sekiranya kita ni di dalam menegur orang cukup hanya sekadar sekali? Cukup sekali. Sikit Ustaz pada Ustaz berkaitan dengan ni. Adakah berdakwah ataupun menegur ni cukup sekali? Kalau dia tak mau dengar, tu lantak kat dia. Macam mana Ustaz? Baik tuan-tuan, terima kasih. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian. Kerja kita ni adalah seperti mana kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tugas kita menyeru orang ni sampai kita mati ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita nyampai. Ikut tak ikut tak ada tanggungjawab kita. Orang ikut tak ikut bukan tanggungjawab. Yang penting kita sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pak dara dia sampai mati. Sehingga Rasulullah menangis bila mati tanpa Islam Abu Talib ya. Ayat Quran turun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak dapat berhidayah Muhammad. Itu kerja aku. Tapi kerja kamu ialah nyampai. Ya, Allah yang akan memberi hidayah kepada sesiapa yang dia suka. Kalau gitu kita kata kesalahan tu Allah lah, maksudnya Allah yang tak nak beri. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, bahawa ini dalam ilmu Allah yang kita tidak ketahui. Tugas kita nyampai sehinggalah Allah buat keputusannya. Dan tentulah keputusan Allah, kehendak Allah menandingi keputusan kita. Itu hakikat tak boleh ditolak lah. InsyaAllah. Jadi kita tetaplah kena teruskan juga kita punya teguran dan sebagainya. Jadi insyaAllah memberikan satu semangat buat kita untuk terus berdakwah.
dan juga untuk kita teruskan menasihati sahabat-sahabat kita yang mungkin ada melakukan kekhilafan, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita nak melabuhkan tirai kita terlebih dahulu di TV3, dan jangan lupa untuk saksikan menerus rancangan 30 eksklusif ekstra di TV9 sebentar saja lagi. Namun sebelum itu sedikit peringatan buat kita bersama, jangan lupa untuk mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh KKM. Nak keluar ke mana-mana, pastikan sentiasa memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial, dan juga memastikan kita kerap kali untuk mencuci tangan kita sekiranya kita banyak menyentuh bahagian-bahagian ataupun di mana-mana sahaja, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita melabuhkan tirai sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini, di dalam pagi yang penuh rahmat dan keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, membincangkan topik berkaitan dengan surah Al-Jathiyah ayat 13 hingga 16. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, pada pagi ini kita cukup beruntung bersama dengan Dr. Luqman kita mentadabbur ayat Al-Quran. Walaupun 4 saja ayatnya, namun penceritaan dan juga ilmu yang kita dapat di sebalik 4 ayat, nak katakan inilah mukjizat Allah SWT, mukjizat Al-Quran, di mana banyak benda yang kita dapat dan kita pelajari daripada 4 ayat ini, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Mak Etun. Assalamualaikum Dr. dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ayat yang ke-15, soalan saya, jika kita buat salah, Allah takkan balas serta-merta. Adakah itu tandanya Allah Maha Pengasih, masih bagi ruang untuk kita bertaubat? Soalan kedua, apabila kita membuat kejahatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kejahatan tersebut di dunia. Tetapi kenapa di akhirat kita akan dapat balasan juga? Bukankah di dunia dah terima balasan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih daripada Mak Etun, Pokok Mangga Melaka. Jadi Ustaz, satu sedikit tambahan Ustaz, berkaitan dengan kemaafan Allah ni juga. Kalau kita lihat daripada kisah Abdullah bin Ubay, banyak kali melakukan kesilapan kepada Nabi. Selalu saja duk cari pasal lah orang kata dengan Nabi ni. Tetapi kenapa Nabi ni bersifat memaafkan? Kenapa Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Mak Etun yang bertanya tentang dua soalan sebenarnya. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan apa-apa. Bila kita buat salah itu, Allah boleh balas serta merta ataupun Allah boleh tangguhkan. Baik, ada orang menggunakan kaedah ini. Tengok dia buat salah besar pula tu. Contohlah bunuh orang lah. Bila dia bunuh orang, dia okey je, tak mati pun. Nah, kenapa Allah biarkan? Sepatutnya Allah balas terus. Baik. Tuan-tuan, apabila buat satu kesalahan, kemudian Allah tidak balas terus, maka sebenarnya dalam ayat Quran menyebutkan bahawa berkali-kali wa mata'un ilahin, wa mata'an ilahin. Ada dua ayat begitu, maksud Allah tangguh pada satu masa yang tertentu. Di akhirat adalah apa? Pasti. Jadi jangan ambil mudah pula. Oh, yang dia buat tu tak salah lah sebenarnya. Sebabnya tidak ada balasan daripada Allah. Tak boleh kata begitu. Kalau kita dah bincang tadi bahawa urusan ini sudah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis kaedah-kaedahnya, dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sudah selesai, sudah ada iaitu. Cuma bila Allah nak buat itu, kalau dilewatkan, anggaplah itu satu rahmat untuk dia supaya dia bertaubat. Jangan jadi dia pula belagaknya, berasa sombong. Lagi buat. Tak ada salah apa pun. tak ada dihukum oleh Allah. Tak ada pangkat Kaabah pun buat. Tak ada apa yang Allah nak ada. Tidak begitu tuan-tuan. Itu Allah memberi masa. Dia kena bersyukur bahawa Allah tidak balas serta merta. Bahkan berlaku kepada Abdullah bin Ubay. Buat jahat pada Nabi, satu tahap dia nak bunuh Nabi. Ni. Dalam peristiwa beberapa peristiwa dalam waktu peperangan, dia cari ikhtiar untuk
membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada Abdullah bin Ubay. Tetapi sifat Nabi ni tuan-tuan, Allah Hebat. ajaib sungguh. Kalau kita tahu orang nak buat kita gitulah. Kita dah siaplah call kamu. polis lah. Tapi sifat Nabi tuan-tuan memberi ruang kepada Abdullah bin Ubay. Walaupun ulama menyebutkan antara sebab Rasulullah tidak membunuh Abdullah bin Ubay walaupun dia kepala munafik kerana disebabkan oleh ayatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Rasulullah tak mahu orang melihat bahawa Rasulullah bunuh sahabat sendiri. Sebab orang nampak Allah bebas semayang. Duduk hidup kalau orang Islam. Dalam tazkirah Nabi pun ada. Tiba-tiba bunuh. Padahal dia munafik. Orang tak tahu dia munafik itu. Orang nampak bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi Rasulullah tinggalkan Abdullah bin Ubay. Tetapi sentiasa Nabi SAW memberi dakwah juga untuk Abdullah bin Ubay sampai dia mati, tuan-tuan. Ini ajaib. Sampai dia mati. Bila dia sakit nak mati ni, dia suruh anak dia. Anak dia nama Abdullah juga. Tapi Abdullah ini adalah Abdullah yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dia kata, wahai anak, dia kata pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta baju. Baju Nabi. Dia pun pening apa hal minta baju. Dan anak tapi oleh kerana permintaan ayah, walaupun ayah dia geram kat ayah dia, tapi tak apalah, ayah dia nak meninggal, pergi minta Rasulullah. Rasulullah terus buka baju beri kepada anak dia. Dan dengan tujuan dia mahu pakai baju tu dikafankan dengan baju tersebut. Selamatlah. Agak-agak selamatlah daripada malaikat munkar nakir. Itu tidak menyelamatkan apa-apa, tuan-tuan. Menyelamatkan ialah kita punya beriman kepada Allah dan amalan kita. Maka dia dipakai itu. Dan satu permintaan yang lain, minta Rasulullah semayang di kuburnya. Dah tahu dia begitu, minta semayang. Dan tuan-tuan, Rasulullah sampai tak tu pergi juga nak semayang. Pergi tuan-tuan, Umar Al-Khattab sekat. Ya Rasulullah, kamu tahu kan? Kamu tahu dia kafir, kamu tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, khayyarani Rabbi, Allah beri pilihan kepada aku. Pilihan apa dia? Dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu mohon ampunlah kepada dia ataupun tidak. Itu maksud pilihan tadi. Kalau kamu mahu ampun 70 kali pun, tetap Allah tak ampun. Tetap Allah tak ampun. Cuma masih ada pilihan. Begitu sekali Rasulullah ambil pilihan tersebut. Allah. Jadi pergi juga. Pergi tu, tuan-tuan, sehingga bila nak semayang, tuan-tuan, dikubur je. Maka pada masa itu turun ayat. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Jangan kamu semayang kepada orang ini kafir. Dan kamu tak boleh berdiri atas kubur. Rasulullah pun balik. Barulah balik setelah ayat itu turun. Sampai gitu sekali. Allahumma Akbar. Sama-sama kita ambil renunganlah di Ustaz, Da'i Luqman dan tuan-tuan semua. InsyaAllah. Jadi itulah sifat pemaafnya bagi Rasulullah SAW sehingga ke kuburan. Kalau boleh nak mohon pengampunan kepada orang yang banyak melakukan kesilapan pada Nabi. Jadi kita ni kena ambil sebenarnya satu iktibar, iaitu adanya sifat pemaaf tu. Kan, walaupun kita tahu, kita rasa orang dah buat jahat pada kita, tapi mungkin ada takdir Allah akan buka pintu hidayah pada orang yang melakukan kesilapan pada kita. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan jawab. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat sebentar. Kita kembali sebentar saja lagi dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik yang sama daripada surah Al-Jasiyah ayat 13 hingga 16, dan alhamdulillah kita sudah pun memasuki segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita nak raikan beberapa lagi persoalan daripada sahabat-sahabat kita, dan soalan berikutnya daripada Facebook daripada saudara Aiman Azzuddin. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi.
ayat yang ke-16. Apakah yang dimaksudkan dengan kami lebihkan mereka dari bangsa-bangsa lain di atas orang-orang yang ada pada zamannya? Selain dari Nabi Musa AS, siapakah lagi Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru satu persoalan yang cukup menarik berkaitan dengan ayat yang ke-16 ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Aiman. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan yang simak rahmati Allah sekalian, ini berkait pada ayat yang ke-16 tentang Bani Israel. Walaqad atayna Bani Israel al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka ini diberi satu kitab, iaitu Taurat wal hukm. Mereka di kalangan mereka juga ada yang menjadi orang yang jadi ketua, jadi raja, ramai. Nubuwah, nabi pun ramai. Dan disebut wa faddalnahum 'alal alamin. Kami lebihkan mereka daripada seluruh alam ini. Dan sebenarnya golongan Yahudi telah menjadikan ayat ini sebagai asas. Quran pun kata kami terbaik. Wa faddalnahum 'alal alamin. Dia ambil ayat tu jelah. Ayat tu, dia tak tengok ayat-ayat lain. Sebenarnya yang terbaik itu zaman dia. Dan yang terbaik itu adalah orang yang mentaati Allah. Dia syarat situ. Kalau lah nak kira terbaik itu sampai dia asi, dia maksiat kepada Allah, tu tak mungkin, tak mungkin begitu. Kemudian yang kedua ialah dalam ayat Quran, kuntum khaira ummatin. Tu kena tengok pula. Iaitu umat Muhammad dia sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, sehinggalah seterusnya. Jadi tuan-tuan, maksudnya itu berlaku pada zaman tersebut, dan syarat itu adalah orang yang menyembah dan mentaati, menyembah Allah dan mentaati Nabi Allah Musa. Baik, tuan-tuan, di kalangan Bani Israel ini ramai nabi, rasul. Nabi dan rasul di kalangan Bani Israel sangat ramai. Dan sebenarnya Israel ini adalah nama Nabi Allah Yaqub. Nama lain Nabi Nabi Yaqub tu nama lain dia Israel. Jadi kita nak sebut kita adalah menentang Israel tu hati-hati. Betul. Betul juga, kita macam menentang Nabi Yaqub. Kita tentang Israel hati-hati. Sebenarnya yang kita tentang itulah Bani ataupun anak keturunannya. Sebab tu Bani Israel. Dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi illa ma harrama Israil. Apa yang diharamkan oleh Israel itu Yaqub. Nabi Allah Yaqub. Jadi kena jelaslah Israel. Maka daripada Israel, Nabi Yaqub ini lahirlah keturunannya seterusnya itu. Ustaz cek pun jumlahnya agak ramai. Antaranya Nabi Musa, Harun dan yang seterusnya lah. Ada beberapa nama lain. Cuma majoriti mereka di kalangan rasul-rasul yang kita kenal ini adalah Bani Israel. Bani Israel. Jadi dengan sebab itu, apabila mereka menanti-nanti, sebabnya memang ada rasul yang akan lahir sebagai rasul akhir zaman, bahkan disebut dalam Taurat dan Injil. Dalam Quran sebut dengan jelas, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ada seorang rasul disebut dalam Taurat dan Injil. Nama Muhammad. Cuma tak disebut keturunannya jelasnya bagaimana. Dia tunggu tiba-tiba Quraisy. Bani Quraisy. Quraisy yang akan. Itu tak boleh. Mereka menganggap bahawa yang akan lahir itu daripada kalangan Bani Israel. Jadi itu antara sebab penentangan yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka bukan Muhammad ni bukan daripada keturunan Bani Israel. Jadi insya-Allah satu pengajaran yang kita dapat adalah kita perlu berhati-hatilah lepas ni dalam penggunaan kata-kata kita menentang Israel tu. Sebenarnya Israel itu merupakan nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi yang kita menentang ni sebenarnya adalah Zionis ataupun Bani Israel ataupun orang-orang anak keturunan cucu cicit yang lari daripada landasan sebenar Islam itu sendiri. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada saudara Aiman kita. Kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Tuan Hasnuin Wahid. Assalamualaikum Dai Luqman dan Dr. Luqman Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat 16 Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan mengenai Bani Israel diberikan Taurat, kekuasaan dan
nikmat serta rezeki yang baik-baik melebihi dengan bangsa-bangsa yang lain. Soalan saya Ustaz, kenapakah kelebihan itu diberikan kepada mereka sedemikian rupa sedangkan hingga ke zaman ini mereka masih lagi angkuh dan sombong dengan kebenaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Hasnoin yang telah bertanya soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, sebenarnya di kalangan Bani Israel ni yang mentaati Allah dan Rasul zaman dia itu ramai juga. Cuma yang lawan Allah Rasul pun ramai. Jadi di kalangan orang-orang yang ikhlas, yang menyembah Allah dengan begitu sekali, sehingga di kalangan mereka masyhur dalam riwayat-riwayat bahawa mereka beribadat dalam gua daripada dia mula sampai dia mati. Masya Allah. Rukuk sujud mereka dalam gua itu sehingga lekuk batu itu disebabkan sujud. Allah. Kita cerita hitam kat sini. Itu lekuk batu. Dia batu tu boleh lekuk kerana sujud mereka. Allah. Jadi ini kelebihan orang-orang yang hebat di kalangan Bani Israel. Allahu a'lam, bangkali Allah melihat kelebihan yang begini. Dan atau mulukan mereka ini, sebahagian mereka menjadi ketua-ketua, ramai juga jadi raja apa semua. Tetapi yang selepas itu bila mereka asi, mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bermulalah di saat itu daripada keturunan baik ini maka keluarnya orang-orang yang jahat di kalangan Bani Israel. Dan sifat golongan yang jahat ini tuan-tuan di kalangan Bani Israel, mereka ini Allah bantu. Dalam surah Taha menyebutkan bahawa Allah bantu mereka. Nabi Musa belah laut kan. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Pukul tongkat itu terbelah lautnya. Dah begitu sekali mereka lihat lautnya apa semua, sampai lepas sana Fir'aun mati dalam laut. Lepas itu habis Musa. Mereka minta kepada kalau kita dah langkah laut dah menyeberang laut ni, macam mana kita nak makan apa? Allah beri lagi manna wassalwa. Allah. Manna ini adalah satu jenis makanan daripada madu daripada langit katanya. Manisan daripada kata madu lah daripada langit. Pada salwa, burung puyuh. Jadi orang nama salwa ni burung puyuh lah. Maksud puyuh. Tak tuan-tuan, salwa tak ada makna lain. Maksudnya? Makna burung puyuh itu satu, salwa dengan makna kullu ma sallahu, setiap benda yang menggembirakan, yang merasa kita suka, itu makna salwa. Jadi kita salwa tu Risau pula nama salwa. lepas ni tukar usah burung puyuh pula, ada tak itu ada dengan dua makna lah. Dalam ayat yang Ustaz sebutkan ini adalah dengan makna salwa, burung puyuh. Jadi makanan istimewa begitu sekali kepada mereka, kepada Bani Israel. Tapi apabila mereka diminta untuk pergi masuk ke Saina di Palestin, dikata idhhab anta wa rabbuka faqatila. Ya Musa, kalau kamu nak pergi sangat, nak pergi perang sangat, pergilah dengan Tuhan kamu. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk sini. Bila menang beritahulah, kami akan pergi. Itu jahatnya golongan. Walhal mereka lihat mukjizat. Belah laut, mukjizat manna wa salwa, lihat semua sini, tapi Allah tetap mereka kufur dan ingkar kepada Allah. Allah, maka tegak mereka tu tidak dapat dinafikan lagi. Jadi sidang penonton sekalian, janganlah kita menjadi orang yang degil. Kerana itu adalah sifat yang paling jelas berkaitan dengan Bani Israel. Jadi doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi bolehlah doktor berikan sedikit kesimpulan ataupun rangkuman daripada ayat 13 hingga 16 yang kita pelajari pada pagi ini melalui surah Al-Jasiyah. Silakan doktor. Terima kasih Dai Aiman, Dai Luqman dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Ustaz nak akhirkan dengan satu soalan Ustaz tertinggal sedikit daripada Ma'itun rasanya. Soalan kedua beliau, iaitu kalau kita telah dibuat kesalahan dan Allah hukum kita di atas muka dunia, akhirat kenapa kena lagi? Tuan-tuan, dalam hadis yang sahih Bukhari menyebutkan bahawa kalau orang tu dah dihukum di atas muka dunia, maka insya-Allah di akhirat itu dia tidak dihukum lagi. Terlepas. Iaitu insya'a aqabahu, kalaulah Allah nak buat juga Allah boleh buat. Tapi wa insya'a afa anhu, tapi kalau Allah nak, Allah boleh maafkan. Semoga Allah maafkan kita semua dengan sebab kesalahan kita yang banyak, tetapi dengan sebab kita menerima
segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita, insya-Allah Allah permudahkan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi Ustaz, dalam kopi ada manisnya, Ya. di dalam majlis ilmu ada keberkatannya. Jadi Ustaz, boleh Ustaz tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan yang ada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jadi Ustaz, jazakallahu khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan dengan bacaan doa penutup itu memberikan kita satu kegembiraan dan juga rahmat kepada Allah Subhanahu taala. Jadi sekali lagi doktor, terima kasih di atas perkongsian ilmu selama 2 hari ini, semalam dan juga hari ini menerusi surah Al-Jasiyah ini. Jadi mudah-mudahan sidang penonton sekalian kita mendapat pengajaran dan juga intipati sebagai panduan kehidupan kita. Ingat seperti mana yang dikatakan oleh doktor dan juga para ulama dahulu, segala keindahan dunia ini adalah untuk kita manusia. Namun manusia diciptakan hanya untuk akhirat dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga ahli panel kita yang juga tidak kurang hebatnya, iaitu Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman kita, yang akan membincangkan, akan meneruskan lagi kesinambungan topik akidah kita menerusi Asmaul Husna daripada ayat 5 ataupun sifat yang kelima hinggalah sifat yang ke-8, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum kita melabuhkan tirai kita pada pagi ini, sekali lagi saya nak wawarkan, teruskan patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pastikan kita elakkan daripada berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga bersembang dekat. Mudah-mudahan dengan pematuhan kita terhadap SOP ini akan berjaya untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 khususnya di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya dan Luqman memohon maaf sekiranya ada kekurangan di mana-mana untuk episod pada hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.